Okay, kita akan tengok hari ni implicit differentiation. So, sebelum ni kalau perasan apa yang kita tengok, kita differentiate adalah kita kebanyakannya adalah yang y equals to apa-apa. So, yang ini kalau tengok pada yang tulis ini adalah explicit. Maksudnya dia tak ada benda pun, kita differentiate je lah macam biasa. Tak kisahlah function apa pun yang kita ada dekat sini. Okay, ini differentiate macam biasa kalau y kita boleh jadi subjek. Ada y sama dengan. Tapi kadang-kadang we have to deal with function, dia kata yang y tu tak boleh jadi subjek. Maksudnya kita susun lah macam mana pun, kita tak boleh tulis dia sebagai y sama dengan. Okay? Maksudnya mungkin ada banyak y dalam function kita, ataupun mungkin y tu dia ada kuasa, ataupun mungkin y tu dia jadi kita punya angle trigo. So, bila tak boleh buat macam tu, kita akan gunakan implicit differentiation. So, implicit differentiation with respect to x. Okay, maksud with respect to x ni adalah dia akan jadi over dx. Okay, dia apa-apalah, dy ke apa benda. Okay, siapa yang share device tolong bagi tahu saya, tolong PM saya lupa nak pesan. Okay, tolong PM saya. Okay, so d apa-apa over dx. So maksudnya kita akan differentiate with respect to x, kita akan tengok pada huruf x. So kalau selain daripada huruf x, kita akan buat something lah. Itu maksud implicit differentiation. So for example, ni dia bagi y square plus 4x equals to 6x square. So macam soalan ni, kita tak boleh jadikan dx sebagai subjek sebab x kita ada kuasa. Tapi boleh je sebenarnya bawa dia ke sana jadi plus minus, tapi dia jadi payah tau. So yang ini kita akan differentiate, okay, y square plus 4x equals to 6x square. So differentiate macam biasa. Okay, saya tunjuk yang x dulu kan. So differentiate 4x dapat 4 kan. Macam biasalah. Differentiate 6x square dapat 12x. Okay, sekarang ni kita akan tengok pada y. Okay, so since sekarang kita akan with respect to x, so maksud dia kita akan differentiate y square macam kita differentiate x square. So x square dapat apa? Kalau kita differentiate x square dapat 2x. 2x kan. So differentiate y square akan dapat 2y. Sama je macam kita differentiate x. Tapi oleh sebab dia huruf x, kita kena letak dy over dx. Nak menunjukkan ini kita differentiate with respect to x. Maksudnya huruf utama kita adalah x. So selain daripada x, kita kena letak dy dx. Itu maksud dia. So bila dapat macam ni, kita akan rearrange nanti macam dia tunjuk dalam soalan ni. Lepas dah differentiate, kita akan rearrange so that dy dx sebagai subjek. Macam itulah. Okay. So itu pengenalan kepada implicit. So kita tengok example 21. Okay, find dy dx in terms of x and y if a y cube plus 6x equals to x square. So tengok pada soalan ni. Okay, we have x cube yang kita tak boleh y. Y cube yang kita tak boleh jadikan sebagai subjek. Jadi y sama dengan tak boleh. So, kita akan differentiate secara implicit. So, y cube. Differentiate y cube jadi apa? Macam kita differentiate x. Jadi apa? 3y square. Tapi jangan lupa letak dy dx sebab dia huruf y. Kalau huruf x je tak payah letak. So, plus. So, 6x. Macam biasalah. 6 equals to x square 2x. Okay. Lepas tu, differentiate. Rearrange lah macam mana pun. So, dy over dx equals to 2x minus 6. So, dy over dx equals to 2x minus 6 over 3y square. Okay. So, differentiate je y. Differentiate y macam differentiate x. Tapi letak dy over dx. Macam tu. Dah tulis dah nota dekat situ. Okay, so kita tengok question B. Okay, dia dah buat pun tapi saya nak terangkan juga sebab soalan ni best je sebenarnya. Okay, so we have ln set xy equals to e to the power of x plus y. So sama juga soalan ni kita tak boleh jadikan y sebagai subjek sebab ada y dalam ln, lepas tu ada y pada eksponen. Okay, so kalau tengok daripada sini ke sini, set dia tukar kepada 1/2. Lepas tu asalnya, ke asalnya. Ln kan bila ada kuasa kita boleh letak ke depan kan. So 1/2 ln xy equals to e
X tambah Y. Lepas tu dia tak nak lah serabut lah 1/2 dekat ln. So dia pindah 1/2 ke E. Tu sebab kita jadi 2. Okay. Lepas tu yang ini pula dia menggunakan law of log. Ni ln X darab Y. Okay. Sama juga dengan ln X plus ln Y. Kenapa kita tukar pada tambah? Sebab lagi senang kita nak differentiate kalau dia dalam bentuk tambah atau tolak. Okay, so bila dah tambah, dah ni, dah apa dah asingkan, so differentiate lah. Differentiate semua orang. So differentiate ln X dapat 1/X. Ln kan dapat 1/, kan? Okay, so differentiate ln Y dapat 1/Y. Tapi sebab ni huruf Y, kita letaklah dy dx. Macam tu. Okay, lepas tu, sekarang kita nak differentiate E to the power of X plus Y. So ini adalah eksponen. So bila eksponen kita nak differentiate, kalau ingat lagi, differentiate eksponen, kita copy. So copy soalan. Lepas tu, differentiate power. So differentiate X plus 1. Okay, so differentiate X. Halusnya lah. Okay, differentiate X dapat 1. Differentiate Y dapat 1 juga. Tapi dia sebab di huruf Y, 1 dy dx. Lepas tu, kan formula dia copy, differentiate power ln base. So ln base, ln E sama dengan 1. So tak ada apa-apa lah. Okay. So ni copy, differentiate power. Okay. So dah jadi macam tu. Sebelah kanan dia expand. 2ex plus 1 darab x. 2ex plus 1 darab dy over dx. Okay. Lepas tu dia rearrange supaya dy dx dekat satu side. Factorize dy dx. So jadi macam ni. Yang ini, okay, kalau tidak, dia ada 1/y minus 2ex kan. So dekat sini, dari sini ke sini, ni 1/y minus 2ex plus y, dia samakan penyebut. So dia jadi 1 minus 2y ex plus y over y. Maksudnya, sebelah sini darab y over y lah. Okay, so dapat macam ni. Then, kita nak dy dx sahaja. So, bawa lah yang ni. Bawa ke sebelah sini jadi bahagi 1/. So, terbalik kedudukan. Okay, so sebenarnya bahagian bawah ni dah, bahagian ini adalah bahagian simplify dah. Okay, yang penting sekali bahagian implicit. Faham tak bahagian implicit? Okay tak so far? Okay, madam. Faham, madam. Okay. Differentiate ingat, differentiate macam biasa, differentiate macam differentiate X tapi letak dy dx sebab di huruf Y. Kalau huruf X tak payahlah, biar je. Okay, next. Next example. Okay, example 22. Given that the equation of a curve, okay, so we have equation of a curve 3x square plus 4y square equals to 15xy minus 6. sorry. Okay, find the value of dy over dx and d2y over dx square at point 13. So we need to find dy dx and d2y over dx square. Sekejap Kejap nak batuk sekejap. Okay. Okay, masih di situ? Masih? Ada kan? Okay, so sekarang kita akan differentiate. Okay, differentiate je dulu satu-satu. So differentiate 3x square jadi apa? 3x square. 6x. 6x, thank you. 4y square. 8y. Jangan dy lupa. dx. Thank you. dy over dx. Okay, sekarang ni masalah kecil kita adalah kita tengok pada 15xy. So 15xy ini adalah darab kan? Perasan tak? Dia adalah 15x darab y. So bila darab, kita akan buat produk lah. Product rule. So buat product rule, u equals to 15x, u prime equals to 15, v equals to y, v prime equals to 1. Betul? Betul tak? Madam, bukan Yes, yang saya. tadi tu sepatutnya 6x. Kenapa? Tapi madam salah buat 6y.
Mana? 6y pula. Sorry. Ni 6x Salah pula. Dia seronok sangat nak buat y je. Okay, so 6x yang atas tu. Okay. Yang v prime saya betul tak? Bukan jadi dy dx tu. Yes, betul. Sebab dia adalah huruf y. So, differentiate y jadi 1 dy dx. Thank you. So, kita pun buat product rule. So, v u prime plus u v prime. So, 15y plus u v prime. So, 15x dy over dx. Then, differentiate negative 6. Differentiate, sekejap betul ke? Betul. So differentiate negative 6 dapat 0 kan? So tak ada apa-apa dah lah. So tinggalkan macam ni. So sekarang ni kita akan rearrange supaya dy dx dekat satu side, yang tak ada dy dx kat satu side. So 8y dy over dx minus 15x dy over dx equals to 15y minus 6x. So differentiate pula, factorize 8y minus 15x. So 15y minus 6x, then dy over dx equals to 15y minus 6x over 8y minus 15x. Tapi kalau tengok daripada question, kita bukan nak cari dy dx, kita nak cari dy dx at point 13. So we need to substitute. Substitute 1 and 3. So at x equals to 1, y equals to 3. So our dy dx will be, so 15 times 3 minus 6 times 1 over, nak panggil orang, nak bagi tahu saya jawapan dia. Okay, saya dah betul dah. Okay, nak panggil siapa yang bertuah pada hari ini ya. Anis Nur Azmina, jawapan berapa? Anis? Anis, ada di situ Anis? Okey, berapa jawapan dia? 13/3. Okay, thank you. So betul itu jawapan dia. Okay, so differentiate macam biasa. Cuma hati-hati bila ada y, jangan lupa letak dy dx. Then substitute x equals to 1, y equals to 3. Then we'll get dy over dx equals to 13/3. Okay, next we need to find d2y over dx square. But then, kita punya dy over dx dalam bentuk quotient. So maksudnya kita perlu buat quotient rule untuk cari d2y over dx square. So u akan jadi 15y minus 6x. So u prime will be 15 dy over dx minus 6. V 8y minus 15x. V prime 8 dy over dx minus 15. So, kita nak cari d2y over dx square. So, macam biasalah formula vu prime minus uv prime over v square. So, 8y minus 15x 15 dy over dx minus 6 tak muat minus apa tadi u v prime 8 dy over dx minus 15 minus tak nampak lah. Okay, over 8y. Semua orang salin kan? Dia tak tengok wayang kan? Salin Okay, so ini adalah dy salin, thank you. Okay, so jangan ingat macam korang tengok cerita Korea pula. Tengok aja kan. Okay, so d2y over dx square sekarang ni soalan minta value. So tak perlu rearrange pun tak apa, boleh terus masukkan nilai x equals to 1, y equals to 3 ke dalam d2y over dx square kita. So when x equals to 1, y equals to 3. So kita pun substitute lah.
dx square equals to, so masuklah. Ni kalau objektif memang kena tunjuk salah satu lah. Objektif pula, subjektif kan, tapi korang kan bertuah. Okay, so sekarang ni bila kita substitute y equals to 3, x equals to 1, kita nak gantikan apa dalam dy dx? Oops, nak gantikan nilai apa ini? Do we have dy dx? 13/3. Yes, 13/3 minus 6, tolak, masukkanlah setiap satu. Okay, ni nanti ini saya tak panggil orang lah. Tapi kalau sesiapa yang dah dapat jawapan boleh je bagi tahu Tak ada masalah pun. Minus 15. Sebab ni panjang sangat. Korang nak masuk calculator nanti. 8, 3 minus 15, 1 square. So d2y over dx square. Tekan-tekan calculator, we'll get negative 236 over 81. Okay? So macam tu lah. So for this question, kita cari dy dx, d2y over dx square menggunakan implicit. So dalam implicit tu ada pula quotient dan product. Okay, tapi since dia minta value, okay, so kita akan substitutekan lah apa yang soalan bagi. So for this question dia minta x equals to 1, y equals to 3. So kita dapatlah dy over dx. Kita dah rearrange tu, so dapat dy over dx. Then bila kita nak buat d2y over dx square, kita dah buat quotient. So tak payah nak simplifykan apa benda pun. Terus je subkan x equals to 1, y equals to 3 ke dalam d2y over dx square. And kita akan sub juga dy over dx equals to 13 over 3 yang kita dah kira daripada sebelum tadi. Okay, then dapat jawapan. So soalan nak minta value sahaja. Okay, so that is implicit. Oh, ada lagi satu lah. Okay, ni soalan simple je. Okay, example 23. Given xy equals to sin 3x, show that x d2y over dx square plus 2 d equals to 0. So masih lagi implicit sebab kita tak boleh jadikan, sebenarnya boleh je jadikan y sebagai subjek, tapi dia nak suruh buat implicit kan, so kita tiru je lah. Tapi kalau ikutkan soalan ni, sebenarnya boleh je buat macam biasa. Ni jangan salin lagi, ni saya tunjuk je. Okay, kalau tak nak buat implicit pun boleh, so jadikan y sebagai subjek dan buat quotient lah. Okay, tapi sebab ni bawah sat topik implicit, so kita tunjuk je lah implicit. So differentiate this one, kita akan menggunakan product. So u equals to x, u prime equals to 1, v equals to y, v prime equals to dy over dx. Okay, so vu prime plus uv prime, so y plus x dy over dx equals to, okay, differentiate sin 3x. Fatin Akilah, differentiate sin 3x. Cos 3x. Cos 3x. Dah. Darab. 3x tu jadi 7. Ya, betul tu. So, betul lah tu. So, sin 3x, differentiate sin dapat cos. So, cos apa? Cos 3x darabkan dengan differentiate 3x dapat 3 cos 3x. Betul Fatin? Betul, madam. Okay, thank you Fatin Akilah. Okay. So, bila dapat macam ni, kita akan buat apa? Kita akan differentiate lagi sekali. Okay, so kejap dia suruh cari, okay, show that So, saya akan differentiate lagi sekali. So, differentiate y ni dapat dy dx lah. Okay, tapi, kejap saya tak nak lah. Okay, differentiate this one, okay, ni tricky sikit. Ni pun sama juga product rule ni. Product, product, terbalik-terbalik dah tu. So, this one pun akan jadi product rule. So, u equals to x, u prime equals to 1, v equals to dy over dx. V prime jadi apa? Kalau v adalah dy over dx, v prime adalah apa? Square y dx square. Yes, d2y over dx
square. Kejap betul ke sebut ni? Dah. Okay. So, sekarang ni kita akan differentiate this one. So, differentiate y tadi kita dapat dy dx plus, so differentiate x dy dx kita akan buat product rule v u prime 1 plus u v prime. Okay, then differentiate 3 cos 3x. Okay, sekarang differentiate yang left hand side pula. Faizuddin, 3 cos 3x differentiate jadi apa? Salin 3. Salin 3. Negatif sin. Negatif saya tak depan terus. Okay, negatif sin. 3x tu ubah tak? Salin Okay, then darab. dengan 3. Yes, thank you. So, yang ni akan jadi negatif 9 sin 3x. Okay, lepas tu yang ini dy dx, so jadi 2 dy over dx lah. Plus x d2y over dx square. So dah nampak rupa sikit kan dengan apa yang kita nak show kan? Okay, so just rearrange balik. Okay, rearrange supaya dapat macam apa yang perlu kita show kan. So x d2y over dx square plus 2 dy over dx. Lepas tu yang ini bawa ke sebelah sini. So plus 9 sin 3x equals to 0. Tapi kita tengok balik pada soalan, sin 3x sama dengan xy. So gantikan balik sebab dia nak suruh show macam tu. So salin balik the first two terms tu, tak ada benda pun. So plus sin 3x tukarkan balik kepada xy. Shown, dah siap. Okay, so untuk soalan ni kena, walaupun kita sedang buat implisit, tapi tengok juga dalam implisit tu ada berkaitan dengan apa yang nak kata? Product rule. So saya rasa yang ni lah. Yang ni the second product rule tu. V equals to dy dx, v prime d2y over dx square. Okay, so that is implicit. Next kita akan tengok the next subtopic, parametric. Bukanlah subtopic pun. Okay, the next part, parametric differentiation. Okay, so parametric ni dia banyak berkait dengan chain rule. Okay, ni pun ada ni formula chain rule. So what is parametric? If we have x in terms of t, y in terms of t, so kita differentiate dx over dt, kita differentiate y cari dy over dt, then kita nak cari dy dx, kita akan gunakan formula dy over dt times dt over dx. Macam itulah. Ini adalah kita punya chain rule yang kita tengok masa awal-awal hari tu. Okay, cuma yang ini nama dia parametric sebab kita ada x in terms of another variable, y pun in terms of huruf lain. Macam tu. Itu sebab kita gunakan parametric tu. Okay. So kita tengok example 24. Yang second parametric tu nanti kita akan tengok kejap lagi. Oh, ada terus. Okay. So that one is first parametric derivative. Second parametric derivative. Macam biasalah. Bila kita nak differentiate, kita dah ada dy dx, kita akan differentiate lagi sekali jadi d2y over dx square. Tapi kiranya kita akan differentiate ni d2y over dx square. Differentiate balik semula dy over dx tapi with respect to t. So bila ada dt dekat sini, sedangkan d2y over dx square ni tak ada t. So maksudnya kita kena hilangkan t dt over dx. Okay, so untuk cari d2y over dx square parametric, differentiate lagi sekali dan jangan lupa darabkan dengan dt over dx. Nampak api tu? Jangan lupa darabkan dengan dt over dx. Okay, so example 24, we have x equals to 2t cube, y equals to 4t square plus 1. So differentiate setiap satu. So differentiate dx over dt will get 6t square. Differentiate dy over dt will get 8t.
Okay, so kita nak cari dy over dx. So dy over dx, dia punya formula dia dy over dt times dt over dx. Okay, so ni formula kena ingat. So masukkan dy dt 8t times dt dx. We have dx dt. Tapi soalan nak dt dx. So dia mesti jadi 1 over 6t square. Okay, sebab soalan kita yang kita dah differentiate dx dt, formula kita nak dt dx. Okay, lepas tu simplify, kita akan dapat 4 over 3t. Tapi soalan minta when t equals to 1. So gantikan je lah. When t equals to 1, so dy over dx equals to 4 over 3. Senang je. Dah siap. Okay, so that is dy over dx. Sekarang kita nak tengok d2y over dx square. So d2y over dx square, kita akan differentiate yang ini. Okay, so differentiate lagi sekali 4 over 3t. Okay, differentiatekan saya, sekejap saya tulis dulu lah. Okay, differentiatekan 4 over 3t. Nak kena panggil. Sekejap Sofia Alisha, 4 over 3t. Differentiate kan? Differentiate with respect to t. Differentiate biasa. Sofia Alisha. Sofia Alisha. Ya, madam. Differentiatekan 4 over 3t. 4 over 3. Nak buat apa dulu? Kalau ada over-over, kita buat apa selalunya? Quotient rule. Kalau yang ni tak nak buat quotient rule, boleh tak? Boleh? Boleh. Boleh, thank you. Okay, so kalau tak nak buat quotient rule, jadi apa ni? 4, lepas tu? 3t power negative. Okay, soalan seterusnya saya. Yang mana satu yang betul? The first one or the second one? Negative 1 tu dekat luar ke? Dekat luar bracket ke? Dekat dalam bracket? Bracket. Apa bracket? Saya dengar bracket je. Luar bracket ke dalam bracket? Dalam. Luar. Wah, diorang kata luar, diorang kata dalam. Lepas tu saya dengar diorang kata pula. Luar ke dalam ke Mana satu? Cuba tengok sekarang ni. Yang kita bawa Luar. Okay, sebenarnya yes. Yang betul adalah yang luar kan? Okay. Power negative 1. Saya dengar betul je tiba-tiba. Okay. The second one yang betul. Okay. Cuma nak lagi senang, buat je lah macam ni. Kalau saya suka tulis macam ni. 4 over 3, t negative 1. Lagi tak serabut. So saya tak payah nak serabut pun 3 tu nak letak negatif ke tak. So kita akan jadikan 4 over 3 tu sebagai constant. T negative 1 tu je yang ada negatif. Kan lagi senang untuk kita differentiate. So differentiate 4 over 3t to the power of 4 over 3 t to the power of negative 1. So kita akan dapat negative 4 over 3 t negative 2. Tapi oleh sebab sekarang ni kita sedang kita sedang differentiate t kan. So jangan lupa darabkan dengan dt over dx. So what is our dt over dx? 1 over 6t. Kenapa 1? Betul lah. 1 over 6t square. Sebab dx over dt adalah 6t. So dt over dx equals to 1 over 6t square. Okay. So selesaikan. Kita akan dapat d2y over dx square equals to negative 4 over 18t4. Okay. Then boleh simplify. Kita akan dapat negative 2 over 9t4. Tapi
kita ada value when x equals to 1. So when t equals to 1. So when t equals to 1, d2y over dx square is equals to negative 2 over 9 times 1. So negative 2 over 9. Dah siap. Okay? Okay ke? Boleh teruskan lagi? Madam. Okay, kalau ada apa-apa, interrupt saja. Okay, next question B, we have x equals to negative cos. X equals to negative cos 3t and y equals to 2 sine squared 3t. So differentiate x with respect to t, kita akan dapat negative cos. So differentiate cos dapat negative. So negative, negative, positive. So 3 sine 3x. Okay, so differentiate y pula. So kita akan dapat 2 sine 3t to the power of to the power of 1. Lepas tu cos. Sekejap. 3 cos 3t. Ni masih shortcut habis dah ni. Sebab nak tahu korang okey ke tak. Okay, so 6 sin 3t cos 3t. Okay. Okay tak? Yang ini kita akan buat ni power rule tak nak dua. Sini yang trigo tu sahaja kita akan buat. Dia main-main pula dengan saya. Sekejap. Okay. This one kita akan gunakan power rule. So 2 sin 3t square. So power rule kan lah. Oh, saya tertinggal lagi 1, 2. Betul tak? Saya tertinggal. Betul je. Okay, sepatutnya depan ni 4 lah. Sebab 2 times 2, 4. So ni 3 sin 3, 4, 12. Okay. So, lepas tu masukkan dalam formula. dy over dx equals to dy over dt times dt over dx. So dy over dt we have 12 sin 3t cos 3t times dengan 3 sin 3t. 1 over. 1 over. Okay, sebab soalan ada dx dt, kita nak dt dx. Terbalikkan. 1 over 3 sin 3t potong. So 4 cos 3t. So this is our dy over dx. So again when ni tak ada. Oh, tak ada value. Okay, ni tak ada. Okay, so dah siap. Then kita akan differentiate again to find d2y over dx square. So now we need to differentiate dulu. 4 cos 3t. Then jangan lupa darabkan dengan dt over dx. Okay, saya nak seseorang differentiate 4 cos 3t. Orang itu adalah Arif. 4 cos 3t. Muhammad Arif. Oi, tiba-tiba kau left terus. Hafiz nak cakap apa-apa? Hafiz, tadi awak buka mikrofon. Awak nak cakap apa-apa ke? Ada 2 orang tak ada ni. Ada orang tak dapat jawab ni. Yes, Hasha ada nak jawab apa-apa? Minus 4 sin 3t. Minus 4 sin 3t. Sure? Betul Hasha, tapi macam tertinggal sesuatu je. Apa dia? 3 kat belakang. Yes, jangan lupa darab dengan angle. Okay, so thank you Hasha, thank you Alia. Okay, darabkan dengan differentiate 3. Differentiate 3t. Okay, times
dt over dx 1 over 3 sine 3t. So negative 12 sine 3t over 3 sine 3t. So dapat negative 4. Okay, so dah siap for this question. Okay, so next. Example 25 dan 26 saya rasa dah ada. Dah ada. Okay. Kita go through cepat-cepat 25. Lepas tu kita tengok 26 kan. Sebab 26 tu yang dia ada implicit dalam parametrik. Okay. So, ni kita terang cepat-cepat biasa-biasa je lah. So, this is our x and this is our y. So, differentiate x dapat 1 plus 1 over t square. Okay. Then differentiate y kita dapat 2 minus 4 over t square. Lepas tu setiap satu tu kita samakan penyebut so that dx over dt kita jadi macam ini. Dy over dt kita jadi macam ni. Okay, samakan penyebut. Okay, then kita masukkan dalam formula dy dx equals to dy dt over dt dx. So this is our dy dt. Ini adalah dt dx. Jangan lupa untuk this one yang ini terbalikkan. Jangan lupa terbalikkan. Sebab we have dx dt but then in the equation we need dt over dx. Okay, so dapatlah seperti ini for dy over dx. Then soalan kata when t equals to 2, so substitute lah t equals to 2, so kita dapat 4 over 5. Okay, so bila kita nak differentiate d2y over dx square, kita akan differentiate lagi sekali. Tapi jangan lupa darabkan dengan dt over dx. Sebab formula memang macam tu, sebab this is chain rule yang dalam parametrik. So untuk differentiate ini, kita perlu buat quotient. So u equals to 2t square minus 4, u prime equals to 4t, v equals to t square, v prime equals to 2t. Okay, so ini adalah formula quotient rule. Dah buat quotient rule, masukkan dalam ini. Okay, ni. Then ini adalah dt over dx. Okay, yang ini pun tak payah simplify. Soalan yang ini pun sebenarnya tak payah simplify beria pun tak apa. Sebab soalan nak suruh cari d2y over dx square when t equals to 1. Nak sub terus dekat sini pun boleh, tak ada masalah. Okay, sebab soalan tak suruh cari d2y pun. Soalan suruh cari value d2y over dx square. Okay, then substitute 1. Kenapa 2? Nilai dia berapa saya? Lupa dah. Oh 2, sorry. T equals to 2. So, substitute t equals to 2. Okay, then kita akan dapat this one. Okay, so ini simple je lah sebenarnya. Yes, ada orang cuba bercakap apa-apa? Aisyah, awak tertekan mic ke? Awak nak tanya apa-apa? Engku Nur Aisyah? Tekan madam first. Tertekan. Okay, akan nak tanya apa-apa. Okay, question 26 yang ini yang saya nak terangkan. Okay, so we need to find dx over dt and dy over dt. So this is our x plus t equals to xt. Okay, yang ni dia dah shortcut banyak ni. Bukanlah shortcut. So saya tunjuk kat tepi lah. X plus t xt. So differentiate x dapat 1. Differentiate cok. Oh, dx over dt. Okay. Sekarang ni kita ada x plus t equals to xt. So bila kita nak cari dx over dt, maksudnya kita kena fokus kepada huruf t lah. Huruf t yang kita differentiate macam biasa. Okay. So maksudnya selain daripada t, kita akan letak dx over dt. So contohnya macam x ni. Differentiate x dapat 1. Tapi sebab dia bukan huruf t, so kita akan letak dx over dt. Okay, sekarang t. Differentiate t ni boleh jadi 1. Equals to. So ini kita akan buat product rule. U equals to x. U prime equals to dx over dt. Sebab ingat fokus kita sekarang adalah huruf t. Tengok dekat bawah ni huruf apa. So fokus kita t. So
V equals to T, V prime equals to 1. So masukkan dalam formula product. So V U prime plus U V prime. Okay. So yang ni lah apa yang dia buat dekat sini. Ni adalah yang ini. Okay. So then dia rearrange supaya dapat macam ni. Okay, lepas tu soalan minta in terms of X. So maksudnya T ni kita kena gantikan dengan ini. Nampak tak ada berselirat sangat tu? Sebab soalan nak in terms of X. So kita tak boleh ada T. So maksudnya daripada soalan kita X plus T equals to XT tu, kita kena carilah T in terms of X. So gantikan ni kepada yang ini. Okay. Then dapatlah dx over dt equals to, this is our dx over dt lah. Negative x minus 1 square. Okay. Then sama juga untuk the second equation, we have 2ty minus y square equals to 3. Okay. Daripada soalan this one. So kita nak cari dy over dt. So maksudnya fokus kita sekarang adalah T. Selain daripada T, kita kena letak dy over dt. Okay, so saya differentiate yang lain dulu. So differentiate 3 dapat 0. Differentiate y square jadi 2y dy over dt. And again, this one adalah product rule. U equals to 2t, U prime equals to 2, V equals to y, V prime equals to dy over dt. Ingat, jangan terconfuse pergi buat dy over dx pula. Sekarang ni kita nak with respect to t. So dy over dt. Masukkan dalam formula v u prime u v prime. So 2y plus 2t dy over dt. Okay, product product rule. So this one yang mana? So this one adalah yang ini. Okay. Saya bukannya ni balik, saya just explain sajalah. Okay, then rearrange dy over dt supaya kita dapat macam ni. Again, kita ada t. So gunakan soalan kita supaya kita dapat rearrange t. So this one adalah this one. So dapat dy over dt in terms of y sahaja. Dy over dt. Okay, then soalan cari dy over dx when x equals to 2. So, substitutekanlah dy over dx. So, dy over dx equals to dy over dt times dt over dx. So, masukkan dalam formula, dapat macam ni. Cuma sekarang ni, dia kata dy dx when x equals to 2. Tapi sekarang ni, tak ada masalah lah. Kita masukkan je lah x ni sama dengan 2. Cuma kita tak ada value y. So, kita nak cari what is y when x equals to 2. Okay. Kalau tengok pada soalan, kita tak ada direct equation yang mengaitkan y dengan x. Okay. Kita just ada dy over dx sahaja. So, untuk cari y, kita akan gantikan dulu x equals to 2 ke dalam equation yang ni, yang mana? Yang asal tu. X plus T equals to 2. So, into X plus T equals to XT. Ataupun ni lah. Ganti kat sini lah. Boleh je ganti kat mana-mana asalkan cari T dulu. Okay. Cari T dulu. Then lepas dah dapat T, masukkan T ke dalam Y. So bolehlah substitute X equals to 2 ke dalam yang atas kita dah rearrange tadi ni. This one. T equals to X over X minus 1. Betul tak? Okay. Then dah dapat nilai T, masukkan pula T yang kita dah dapat ni ke dalam Y. Yang ada Y dan T. So dah dapat Y. So we have two values of y. So kena buat dua-dua lah. So when x equals to 2, y equals to 1. Dan juga when x equals to 2, y equals to 3. Then substitute value, dapat jawapan. Okay ke?
Apa-apa nak tanya? Tak apa, nanti boleh tolonglah tengok balik. Okay, nanti tolong tengok balik macam mana kalau tak faham. Cuma bahagian ni je lah kot. Soalan ni dia tricky satu sebab dia implicit. Dalam parametrik ada implicit. Lepas tu dia nak pula dy over dx over dt, dy over dt in terms of x dan y je. Dia tak nak huruf t. Lepas tu bila cari value dia nak x equals to 2 sahaja. Dia bagi x equals to 2 so kita kena cari what is y and what is t. Gitulah.